ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالله داع. أيها المبعوث المدينة مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الآسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شبها طول علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت
جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع Assalamualaikum. Suara Rena boleh dengar tak? Okey, suara jelas. Salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadr lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma alhimna bil ilm وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan taufik daripada Allah kita dapat berada pada pagi yang barakah ini untuk menyambung daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karangan Qadhi Iyad Al-Maliki, yang mana kita telah berhenti pada muka yang ke-523 pada faslun fi siratis salafi. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال فصل في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسنته. Ini fasal menceritakan tentang sirah, perjalanan para salafus salih pada memuliakan periwayatan hadis Nabi SAW dan juga sunnah Nabi. Bagaimana keadaan para salaf
apabila mereka meriwayatkan hadis baginda Nabi. وبه إليه قال حدثنا الحسين بن محمد الحافظ حدثنا أبو الفضل بن خيرون حدثنا أبو بكر برقاني وغيره حدثنا أبو الحسن دارقطني حدثنا علي بن مبشر حدثنا أحمد بن سنان القطان أخبرنا يزيد بن حارم أخبرنا مسعود عن مسلم بطين عن عمرو بن ميمون قال اختلفت إلى ابن مسعود سنة aku berulang alik kepada Ibnu Mas'ud selama setahun. Fama sami'tuhu yaqul, tak pernah aku dengar Ibnu Mas'ud kata qala Rasulullah SAW illa annahu haddatha yawman fajara ala lisanih, kecuali dia itu membicarakan pada satu hari, dia membicarakan sabda Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW thumma alahu karbun, kemudian mendatangi akannya rasa sedih, rasa gundah gulana, hatta ra'aitul araqa yatahaddara an jabhatihi, sehingga aku lihat peluh mengalir daripada dahinya. Thumma qala hakadha insyaallah au fawqa dhalik au ma dunahu au ma huwa qaribun min dhalik. Kemudian setelah dibacakan hadis, Ibnu Mas'ud akan kata demikianlah riwayatnya insya-Allah, ataupun lebih pada itu, ataupun kurang sikit, ataupun yang hampir dengan riwayat tersebut. Menunjuk apa? Mereka sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Pada akhir hadis tu mereka sebahagiannya menyebut au kama qala, biasalah yang kita dengar itulah, ataupun seumpama perkataan Nabi. Bimbang kalaulah apa yang dikata tu tidak sama persis dan sebiji dengan apa yang keluar pada mulut Nabi. Sebab itu rasa bimbang dia itu, cerita tentang Nabi, dia akan sebut hakadha insya-Allah, demikianlah insya-Allah apa yang Nabi sebut, ataupun lebih sikit ataupun kurang sikit ataupun hampir dengan demikian itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fatarabbada wajhuhu, maka jadi kemerahan mukanya. Dengan sebab apa? Dengan sebab sedih dan tu mengenangkan kepada Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin waqad taghargharat aynahu wa intafakhat awdajuhu. Dalam riwayat lain dicerita sesungguhnya apabila Ibnu Mas'ud disebut tentang Rasulullah membaca hadis Nabi, sungguhnya taghargharat aynahu, jadi mengalirlah air mata, berlinanglah air matanya, wan tafakhat audajuhu, audah ni makna kita kata urat tekak lah ni, dan orang yang keadaan menahan kesedihan kadang-kadang menangis menapuk urat tekak ni, makna naik dan juga jadi naik urat tekak dia ni. Wa qala Ibrahim bin Abdillah ibnu Quraim al-Ansari qadi Madinah marra Malik bin Anas ala Abi Hazim. Kata Ibrahim bin Abdillah qadi di Madinah, marra Malik bin Anas ala Abi Hazim. Malik bin Anas satu hari dia berjalan dan dia melalui Abi Hazim. Abi Hazim ni seorang Abi Hazim Salamah bin Dinar. Ini seorang imam yang zahid, yang siqah, wa'iz, yang syekh, guru bagi orang-orang dan ulama Madinah ni. Satu hari dia berjumpa dengan Abi Hazim, melalui Abi Hazim, wa huwa yuhaddithu, dan dia ketika itu Abi Hazim sedang mentahdits, sedang membacakan hadis. Fajazahu, lalu dia pun mendatanginya. Wa qala inni lam ajid mawdi'an ajlisu fihi. Lalu dia saja. Dia tak berhenti. Dia nak datang ke majlis. Satu hari Abu Hazim membacakan hadis. Jadi dia datang ke majlis itu, dia lalu dan dia tidak duduk dalam itu. Wa qala, kata dia, ini lam ajid mawdi'an ajlisu fi, aku tidak jumpa tempat dalam majlis itu yang boleh aku duduk. Tak ada tempat yang boleh duduk, penuh orang.
wa karihtu an akhudha haditha Rasulillah SAW wa ana qa'im. Jadi aku tidak suka mengambil hadis Nabi SAW, nak tahammul hadis ni, nak terima hadis dalam keadaan aku sedang berdiri. Jadi dia melalui majlis tersebut bukan sebab kerana tak ingin masuk sekali ataupun dia tidak mahu, tetapi kerana tidak ada tempat untuk dia duduk, dan dia kalau nak dengar terpaksa berdiri, bagi dia kata itu adab, menyalahi adab. Maka Imam Malik pun lalu saja majlis tersebut, tidak singgah, bukan kerana tidak ingin pada hadis, tetapi kerana nak memuliakan hadis. Dia kata aku tak mahu menerima hadis dalam keadaan aku berada dalam keadaan berdiri, kerana itu seakan menunjuk aku tidak menghormati kepada hadis Nabi SAW. Wa qala Malikun ja'a rajulun ila Ibnu Musayyib. Telah datang seorang lelaki kepada Sa'id bin Musayyib, fasa'alahu an hadithin wa huwa muttaji'un. Lalu ditanya tentang satu hadis dalam keadaan Ibnu Musayyib sedang duduk tidur mengiring, muttaji'. Fajalasa, lalu bila nak tanya dia pun terus bangun duduk, wa haddathahu, dan dia membacakan hadis. Faqala lahu rajulu, lalu berkata kepada seorang lelaki tadi, waditu annaka lam tata'anna, aku ingin supaya tidak menyusahkan kamu. Aku datang ni supaya nak tanya hadis ni, tak payah kamu susah-susah, kamu sedang berehat, berbaring, mengiring, tak perlu kamu duduk bangun. Waditu, aku ingin annaka lam tata'anna, kamu tidak menyusahkan diri kamu. Faqala, lalu jawab Sa'id bin Musayyib, inni karihtu an uhaddithaka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'un. Aku tidak suka aku menyebut hadis kepada kamu tentang Nabi dalam keadaan aku berbaring mengiring. Jadi dia salah bangun Pak, ataupun terpaksa beralih daripada keadaan tu untuk duduk untuk membacakan hadis. Warwi an Muhammad bin Sirin annahu qad yakunu yadhaku. Diriwayatkan tentang Muhammad bin Sirin bahawa beliau ni qad yakunu yadhaku, ataupun di situ di baris mana tu? Yudhiku. Ada baris? Itu? Tak ada juga. Kana yakunu yadhaku, dia itu seorang yang ketawa lah. Dia orang yang suka ketawa. Dalam bahasa kita kata orang yang seloroh lah. Orang yang suka membuat, kalau yadhaku dia ketawa, yudhiku dia mengketawakan orang. Mana orang yang kita kata apa? Funny lah. Funny bukan maksud tak molek. Orang yang suka membuat orang ketawa lah. Kelakar tu, orang yang kelakar. Tapi di sini nampaknya yadhaku lah. Qad yakun, kadang dia ketawa. Dalam majlis kadang dia ketawa ya, biasa kalau ada apa-apa. Dia orang yang kita panggil orang yang mudah untuk digauli, orang yang ketawa. Fa idza dzukira indahu hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apabila disebut kepada beliau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasya'a, dia akan mula khusyuk dah. Keadaan yang sebelum ni dalam keadaan ketawa dan keadaan seronok ataupun gembira, dia akan berada di keadaan khusyuk dah. Qala Abu Mus'ab kana Malik bin Anas la yuhaddithu bi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa ala wudu' ijlalan lahu. Kata Abu Mus'ab bahawa beliau ni menceritakan tentang Imam Malik bin Anas. Dia tidak akan membacakan satu hadis daripada hadis Nabi kecuali beliau dalam keadaan berwudu kerana nak memuliakan kepada baginda. Wa hakama Maliku dzalika an Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Begitu juga Imam Malik menceritakan keadaan demikian itu tentang Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq pun begitu. Qala Mus'ab bin Abdullah kana Malik bin Anas, adalah Malik bin Anas idza haddatha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddaa, dia akan ambil wudu, wa tahayya'a, dan akan bersiap sedia dengan pakaiannya, dengan wangiannya, wala bithathiyabahu, dia pakai pakaian yang cantik, wa thumma yuhaddithu, kemudian barulah dia membacakan hadis. Jadi majlis tahdith ini, majlis hadis ini, perwiatan hadis ini satu majlis yang kita panggil fihi waqar.
padanya ada ketenangan, ada keheningan, dan padanya ada ijlal, kemuliaan situ. Bukan maknanya dengan keadaan suka-suka, dengan keadaan mengotori majlis tersebut dengan benda-benda yang tidak sepatutnya. Qala Mus'ab fasu'ila an dhalika, maka ditanya tentang demikian itu. Faqala innahu hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata itulah hadis cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Muttarifun kana idza atannasu malikan, apabila orang ramai datang kepada Imam Malik, kharajat ilaihim aljariyatu, akan keluar jariah, hamba Imam Malik ni akan keluar, wa taqulu lahum, dan akan berkata kepada mereka, yaqulu lakum syekh kata kepada kamu, turidunal hadis awil masail, mu nak tanya tentang hadis ke, nak suruh nak baca hadis ke, mu nak tanya masalah hukum-hukum. Fa in qalu al masail kharaja ilaihim, kalau mereka yang datang jumpa Imam Malik kata nak tanya masalah ni, maka Imam Malik akan keluarlah. Wa in qalu al hadis, kalau orang ramai kata nak mari nak hadis dengan Imam Malik, dakhala mughtasilahu, maka Imam Malik akan masuk tempat mandi dia, fartasala, dia akan mandi, wa tatayyaba, pakai wangian, wala bisa thiyaban jududa, dia akan pakai pakaian baru, wala bisa sajahu, dan dia akan pakai saj ni tailasan, serban yang tutup kepala tu, wa ta'ammama, dan berserban, wa wada'a ala ra'sihi rida'ahu, dan dia letakkan di atas kepalanya ridak, wa tulqa lahu minassatun, dan dihamparkan kepadanya. Minassah ni tepat, maknanya makin kalau kita minassah ni kita kata apa nama ni, setelah sekarang tu tak macam tempat untuk baca hadis lah, tempat tinggi sikit lah, tempat duduk yang tinggi. Fayakhruju, maka dia pun baru keluar, fayajlisu alaiha, dan dia akan duduk pada tempat tu. Macam kalau minassah ni pentas, kalau makna bahasa minassah itu pentas lah, pentas, ataupun kita kata apa nama ni, tempat yang tinggi sikit lah, tempat yang tinggi sikit untuk nak baca hadis ni. Wa alaihi khusyuk, dan di atas Imam Malik itu nampak kekhusyukan, wala yazalu yubakharu bil'ud, dan sentiasalah diwangikan dengan kayu gaharu majlis, hatta yafghura min hadithi Rasulillah SAW, sehingga beliau selesai membacakan hadis. Nampak begitu ulama salaf. Imam Malik rahimahullah buat berkaitan dengan majlis tahdith. Ada majlis tahdith begitu, kerana nak muliakan. Bukan makna majlis suka-suka kutuk orang. Majlis hadis, baca hadis, tapi dalam tu majlis penuh dengan benda-benda yang tidak layak. Jadi kita bandinglah situasi kita hari ni dengan ulama salaf. Kalau kata kita ni salah, kita nak ikut salah, kita ni salafi sangat dan seumpama ni, kita bandinglah di bagaimanakah kedudukan kita berbanding pada salafus salih. Qala ghairuhu wa lam yakun yajlisu ala tilka minassati. Dia kata Malik ni tidak akan duduk di atas tempat duduk tersebut illa idza haddatha Rasulillah, kecuali jika beliau nak menceritakan hadis Nabi SAW. Qala ibn Abi Uwais faqila limalikin dhalika, dikata kepada Imam Malik, ditanyalah kenapa tentang perkara itu, kenapa kamu buat begitu? Faqala uhibbu an u'azzima hadits Rasulillah SAW, aku ingin untuk memuliakan hadis Nabi, wala uhadithu illa ala taharatin mutamakkinan, dan aku tidak akan membacakan hadis kecuali dalam keadaan berhadas yang tetap. Wa qala wa kana yakrahu an yuhaditha fi tariq, dan Imam Malik ni tidak suka dia membacakan hadis tengah jalan. Maknanya kalau tengah-tengah jalan orang tanya pasal hadis, dia jawab. Au wa huwa qaimun, atau dalam keadaan berdiri, au musta'jil, atau dalam keadaan dia bersegera. Segera maksud apa? Dia dalam keadaan dia gopoh. Tengah-tengah gopoh, tengah-tengah ada masalah orang tanya. Tak. Dia akan bersiap sedia, akan menyiapkan diri dia untuk bacaan hadis. Qala uhibbu an ufahima hadits Rasulillah SAW, katanya aku ingin untuk memahami dan memberi faham hadis Nabi SAW. Jadi tak layaklah situasi nak orang dalam keadaan kita gopoh, dalam keadaan tepi jalan dan seumpamanya.
Qala Dirar bin Murrah kanu yakrahuna an yuhaddithu bihadithin ala ghairi wudu. Dirar ibnu Murrah ni berkata ni seorang siqah. Dia ini menceritakan para salaf mereka ini tidak suka membacakan hadis mana-mana hadis kecuali di atas keadaan tidak berwuduk. Wa nahwu an Qatadah, dan begitulah diriwayatkan daripada Qatadah. Kana al-A'mashu idza ahabba an yuhadditha wa huwa ala ghairi wudu'in tayammama. A'mash pula bila dia ingin membacakan hadis dalam keadaan dia tidak ada wuduk, dia akan bertayamum dulu. Wa kana Qatadah la yuhadithu illa ala taharatin. Qatadah pula dia tidak akan bacakan hadis kecuali dalam keadaan bersuci. Wala yaqra'u hadits Nabi SAW illa ala wuduk, dan dia tidak akan baca hadis Nabi kecuali dalam keadaan berwuduk. Qala Abdullah bin Mubarak kuntu inda Malik, aku berada di sisi Imam Malik, wa huwa yuhadithuna, dalam keadaan beliau sedang membacakan hadis kepada kami, tahdits. Fala darathu aqrabun, lalu mematuknya oleh kala jengking 16 marrah, 16 kali. Mungkin tempat itu mari binatang ni, kala jengking ni mari, dia pun sengat dia 16 kali. Wa huwa yataghayyaru launuhu, dalam keadaan dia berubah warna dia. Sebab apa? Tahan sakit. Wa yasfaru, jadi kekuningan. Wala yaqta'u hadits Rasulullah SAW, tapi dia tidak putuskan bacaan hadis Nabi SAW. Falamma faragha minal majlisi, apabila selesai daripada majlis, wa tafaraqa anhun nas, dan orang pun dah bersurai, qultu ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdullah, Imam Malik lah kunyah dia. Laqad ra'aitu minka al-yawma ajaba, sungguhnya aku lihat daripada kamu hari ini kepelikan, aku nak pelik kamu hari ini. Qala na'am la daratni aqrabun 16 marrah, katanya telah menyengatku, menggigit, kita mematuk, patuk ke panggil apa? Sengat lah. 16 kali. Wa ana sabirun fi jami'i dhalik, dalam keadaan aku sabar, tahan. Wa innama sabartu ijlalan li hadithi Rasulullah, dan aku tahan ni kerana nak memuliakan hadis Nabi SAW. Qala Ibnu Mahdi masyaitu yawman ma'a Malikin ila al-Aqiq, satu hari aku berjalan bersama Imam Malik pergi ke arah Aqiq. Aqiq ni satu wadi di Madinah lah, Wadi Aqiq nama dia. Dan ini tempat wadi ni terkenal dengan kawasan yang indah, air dan juga udaranya. Namanya Wadi Aqiq. Fasa'altuhu an hadithin, lalu aku bertanya beliau tentang satu hadis. Fantaharani, lalu dia jekoh aku. Dia marah aku. Ibnu Mahdi ni hadis juga ni. Lalu dia pun marah pada aku. Wa qala li, kata dia kepada aku, kunta fi ainayya ajalla min an tas'alani an hadits Rasulullah wa nahnu namshi. Kamu ni pada mata aku ni sepatutnya lebih mulia daripada kamu bertanya kepada aku tentang hadis Nabi dalam keadaan kita berjalan. Kamu ni patutnya lebih mulia pada tu. Tak patut kamu tanya hadis Nabi dalam keadaan kita sedang berjalan. Wa sa'alahu Jarir bin Abdul Hamid al-Qadhi an hadithin wa huwa qa'im. Dan Jarir bin Abdullah al-Qadhi bertanya tanya Imam Malik tentang hadis dalam keadaan dia berdiri. Fa amara bihabsi, lalu disuruh orang kurung dia. Masuk penjara sekali lah. Dia dah masuk tahanan lah. Faqila lahu innahu qadhin, itu qadhi tu. Macam mana kamu boleh suruh orang, perintah orang masukkan dia penjara? Qala, kata Imam Malik, al-qadhi ahaqqu min man uddiba. Qadhi lah orang yang patut diberi adab, yang patut dikenakan hukuman. Patutnya qadhi, orang alim. Tiba-tiba dia buat perkara yang tidak layak dengan kemuliaan hadis. Wa dzukira anna Hisham bin Ghazi, ceritakan bahawa Hisham bin Ghazi sa'ala Malik an hadis. Dia tanya Imam Malik tentang satu hadis. Siapa Hisham? Al-Ghazi, Ibnu Ghazi ni seorang imam mukri muhaddis. Imam, dia lagi mukri kepada Quran dan muhaddis. Dia ini bertanya Imam Malik tentang satu hadis, wa huwa waqifun, dalam keadaan Imam Malik sedang berdiri, ataupun ayalah fadarabahu 20 sautan, lalu disuruh ta'zir 20 kali rotan, 20 rotan. Thumma
ashfaqa alaihi, kemudian Imam Malik pun rasa kesihan kepadanya, fahaddathahu 20 hadithan, lalu dibacakan kepadanya hadis 20 hadis. Ni maknanya nak riwayat hadis ni. Nak riwayat hadis. Lalu ni zaman sekarang maknanya ada lagi lah sikit, walaupun tidak sama zaman dulu. Mari nak minta ijazah hadis, mari nak minta riwayat, mari nak minta apa? Zaman dulu nak baca hadis lah, nak terima hadis daripada Imam Malik ni dengan sanadnya yang bersama. Satu kemuliaan lah. Jadi mari dalam keadaan yang maknanya yang terbaik. Dalam keadaan yang tak betul tu, Imam Malik sendiri tidak kira orang, dia akan minta supaya dikenakan hukuman. Apatah lagi orang yang sepatutnya orang yang kedudukan orang alim, maka disuruh dirotan 20 kali lah. Akhirnya dia kesihan, dia pun beri kepadanya 20 hadis. Faqala Hishamun, kata Hisham bin Ghazi ni, waditu law zadani siyatan wa yaziduni hadithan, aku inginlah kalau dia tambah kepada aku tambah lagi rotan, wa yuziduni hadithan, dan dia tambah lagi hadis. Maknanya kalau 20 rotan 20 hadis, buku banyak tak apa. Buku lagi banyak tak apa. Tambah lagi pukulan tak apa, aku boleh hadis banyak daripada dia. Qala Abdullah ibn Salih, kata Abdullah bin Salih, kana Malikun wal Laithu, Imam Malik dan Imam Laith ibnu Sa'ad, tak? Ni juga Imam Mujtahid ni. Yang mana mazhab Laith ibnu Sa'ad ni dulu mazhab, ada mazhab dia, tapi mazhab dia telah kita kata tidak ada pengikut sebagaimana mazhab Imam Pak ini. Dia ini, mereka berdua la yaktubanil haditha, mereka tidak akan tulis hadis illa wahuma tahiran, kecuali mereka berdua dalam keadaan suci, taharah. Wa kana Qatadatu yastahabbu alla yaqra ahadithan Nabi SAW. Qatadah dia suka bahawa dia tidak baca hadis illa ala wudu, kecuali dalam keadaan wudu. Wala yuhadithu bihi illa ala taharatin, dan dia tidak mentahadiskan, tak baca hadis kecuali dalam keadaan taharah. Wa kana al-A'mashu idza arada an yuhaditha wa huwa ala ghairi wudu tayammama. A'mash pula apabila dia ingin membacakan hadis dalam keadaan tidak berwuduk, dia akan tayammum. Ada dah dia kan? Dia ulang pula kan. Qala faslun, wa min tawqirihi, dan daripada memuliakan Nabi SAW, wa birrihi, dan membuat kebajikan kepada Nabi ni ialah birru alihi wa dzurriyyatihi. Alhamdulillah. Ialah kita berbuat baik kepada keluarga Nabi dan zuriat Nabi. Wa ummahatil mu'minin, dan ummahatil mu'minin, isteri Nabi, azwajihi, kama khassa alaihi, kama hadda alaihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana menyuruh dan menggesanya oleh Nabi. Wa salakahu salafus salih radhiyallahu ta'ala, dan dijalani jalan ini oleh para ulama salafus salih. Itu bentuk memuliakan Nabi, ialah memuliakan keluarga Nabi, memuliakan anak keturunan dia dan isteri Nabi. Qala Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Ta'ala ingin supaya dihilangkan daripada kamu semua wahai ahli bait, dan membersihkan kamu sebersihnya. Wa qala Ta'ala, wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi itu ialah ibu-ibu mereka, ummahatul mu'minin. Ibu dari segi mana? Mereka kedudukan yang mulia sebagaimana kedudukan ibu nisbah kepada seseorang, dan mereka itu tak boleh dinikahi setelah Rasulullah wafat, sebagaimana seorang itu tak boleh menikah dengan ibunya. Wa bihi ilaihi qala akhbarana Syekh Abu Muhammad bin Ahmad Al-Adli min kitabih wa katabtu min aslihi. Dia tulis daripada kitab guru dia, Syekh Abu Muhammad bin Ahmad Al-Adl. Daripada asal, makna kitab yang asal yang ada pada guru dia salin balik. Haddatsana Abu Hasan Al-Mukri Al-Farghani, haddathatni Ummu Qasim bintu Syekh Abi Bakr Al-Khaffaf,
قالت حدثني أبي حدثنا حاتم وهو ابن عقيل حدثنا يحيى وهو ابن إسماعيل حدثنا يحيى وهو الحماني حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنشدكم الله في أهل بيتي أنشدكم الله aku memohon kamu dengan nama Allah dengan mana aku minta supaya kamu menjaga ahli baiti, ahli keluarga kamu. Menjaga mereka dengan nama Allah, maknanya Nabi minta supaya semua para sahabat dan umat dia ni menjaga ahli keluarga, hak ahli keluarga baginda. Thalathan Nabi sebut anshudukumullah fi ahli baiti. Qulna li Zaid man ahlu baiti. Kami bertanyalah kepada Zaid bin Arqam ni, siapa ahli baiti ni? Qala ahlu Ali bin Abi Talib, ahli keluarga Ali bin Abi Talib, wa ahlu Ja'far dan Ali Ja'far, wa ahlu Aqil wa ahlu Abbas. Ini ahli bait. Kalau dalam fiqh kita tahu ini daripada mana? Pandangan apa? Imam Malik. Pandangan mazhab Malik. Di sisi mazhab kita ialah apa dia? Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Dari sisi mazhab Syafi'i, Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Wa qala alaihi salam, ini tarikun fikum ma in akhadhtum bihi lam tadillu. Aku tinggalkan kepada kamu perkara yang kamu berpegang dengannya kamu tidak akan sesat. Kitab Allah wa itrati ahla baiti. Kitab Allah Al-Quran dan juga taliku, iaitu ahli keluargaku, keturunanku, iaitu ahli keluargaku. Fanzuru kaifa takhlufuni fihi ma, maka lihatlah bagaimana kamu meninggalkan aku pada mereka berdua. Maknanya apa? Lihatlah apa yang kamu buat kepada mereka berdua. Maknanya kalau seorang itu sayang pada Nabi, dia akan jaga apa yang Nabi pesan ni. Jaga apa yang Nabi pesan ni. Maka lihatlah bagaimana kamu buat kepada mereka berdua setelah kamu meninggalkan aku. Wa qala alaihi salam ma'rifatu ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam bara'atu minan nar. Mengenali hak para ahli keluarga Nabi ini ialah kelepasan daripada neraka. Wa hubbu ali Muhammadin jawazun ala sirat. Kasih kepada keluarga Nabi Muhammad ini melepaskan dan dapat mengharumkan sirat, titian pada hari akhirat nanti. Wal wilayah li ali Muhammadin amanu minal azab. Dan wilayah menjadi memberikan kewalian dan juga taat setia kepada ahli keluarga Nabi itu keamanan daripada azab. Qala ba'dul ulama ma'rifatuhum hiya ma'rifatu makanihim. Apa tadi ma'rifah? Kenal saja ke? Kenal ni maksudnya mengetahui kedudukan mereka minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza arafahum bidzalika arafa wujuba haqqihim wa hurmatihim bisababi. Apabila mereka tu kenal ahli keluarga Nabi, maka mereka kenal kewajipan yang perlu ditunaikan pada hak mereka dan kehormatannya, kemuliaannya dengan sebab itu. Wa an Umar bin Abi Salamah lamma nazalat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Ta'ala inginkan daripada kamu supaya dibersihkan, dihilangkan kotoran-kotoran daripada ahli keluarga, ahli bait Nabi dan membersihkan kamu sesungguhnya. Wa dzalika fi baiti Ummi Salamah. Turun di rumah Ummi Salamah. Ketika itu Nabi berada di rumah Ummu Salamah. Da'a, maka bila turun ayat itu Nabi pun panggil Fatimah wa Hasanan wa Husaina. Nabi panggil Fatimah, Hasan dan Husain. Fajalla lahum bi kisa', lalu Nabi tutup, ambil kain kisah Nabi letakkan di atas kepala mereka. Wa Aliyun khalfa dhahrihi, Sayyidina Ali ada di belakangnya. Fajalla lahu bi kisa', Nabi tu pun tutup dengan tutup dengan kain tadi. Nabi ambil kain, Nabi tutup atas mereka. Thumma qala Allahumma haula'i ahlu baiti fa'adhhib anhumur rijsa fatahhirhum tathira. Ya Allah, mereka inilah ahli keluargaku, maka hilangkan daripada mereka itu kekotoran dan bersihkan mereka sebersih-bersihnya. Ni orang panggil sebagai hadis kisah ni. Hadis kisah dipanggil. Hadis kisah menceritakan Nabi ambil
kain, umpama macam kain kain selimut atau kain rebor gitulah, kain selimut, kain selendang besar itulah. Nabi selimutkan, Nabi letak atas ahli keluarga hak disebut ni lah, Fatimah, Hasan, Husain dan Sayyidina Ali. Wa Ansar bin Abi Waqqas lamma nazalat ayatul mubahalah, apabila turun ayat mubahalah, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Hasanan wa Husainan wa Fatimah, Nabi pun panggil Sayyidina Ali, Hasan, Husain dan juga Fatimah. Ni cerita bab mubahalah Kristian Bani Najran ni. Hadis mubahalah cerita apa ni? Waliyadu abna'ana wa abna'ahum wa nisa'ana wa nisa'ahum thumma nabtahil. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallah 'alal kafirin. Dalam surah Al-Imran tak? Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kalaulah mereka berhujah lagi tidak menerima dengan kamu setelah daripada itu, maka faqul ta'alau, katalah Muhammad, cabar mereka, mari kita panggil anak-anak kita, abna'ana wa abna'akum, anak kami, anak kamu, wa nisa'ana wa nisa'akum, isteri-isteri kami, isteri-isteri kamu, wa anfusana wa anfusakum, kan, dan diri kami dan diri kamu, kita mubahalah. Mubahalah ni makna sumpah laknat, kita kata. Siapa yang salah maka laknat di atasnya. Ni orang nak buat mubahalah belaka. Nabi ni mubahalah dengan Kristian Najran ini apabila mereka datang kepada Rasulullah daripada Najran, satu wilayah di belah selatan Saudi. Mari mubahalah, tanya tentang Nabi apa soalan, tanya, dan Nabi jawab. Nabi jawab, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Nabi cerita, tanya tentang Nabi Isa, Nabi cerita bahawa Nabi Isa ni bukan Tuhan, sebagaimana dia itu, macam mana kejadian ni, macam kejadian Nabi Adam. Allah Ta'ala jadikan tanpa bapa, Nabi Adam Tuhan jadikan tanpa ibu dan bapa. Akhirnya orang Nasara Bani Najran ini, dia pun tak boleh terima lah. Tak boleh terima, kata tidak, kami ni benar, apa yang kami bawa ni benar, kami tidak akan kami tidak percaya dengan kamu kerana apa yang kami bawa ini benar. Nabi pun, Allah Ta'ala turun ayat suruh Nabi ni bersumpah. Kita sumpah laknat lah. Esok pergi tempat diam di luar kota Madinah, kita berkumpul sana, bawa anak-anak kita, isteri kita mubahalah supaya Tuhan turun laknat kepada salah seorang mana hak menipu. Kamu tak percaya, menafikan kebenaran, maka kita pakat esok mubahalah. Nabi akan bawa ahli keluarga Nabi dan mereka akan keluar dengan Yahudi, Nasara Najran ini. Lalu pada masa yang ditetapkan tu, Nabi pun, orang Madinah duduklah. Nabi tak bawa. Nabi bawa siapa? Nabi datang bawa Sayyidina Ali, Hasan, Husain dan Fatimah. Datang mereka, Nasara Najran tengok daripada jauh, datang daripada pihak pokok ataupun pihak satu kawasan lah. Mari Nabi bersama 4 orang ni lah. Sama 4 orang ni, anak dan cucu baginda tu dan juga menantu dia, mari. Nasara Najran tengok jauh, kata kita tak boleh tebal ni, jangan. Dia pun mesyuarat, kita jangan mubahalah. Kalau mubahalah kita muka-muka ni, lepas dia kata muka-muka ni bukan sekadar ni. Kalau Tuhan nak hancurkan bukit, boleh hancur bukit. Kalau dia orang ni minta. Kalau kita tidak selamatkan diri kita, kalau kita tetap, nescaya kita akan mati sampai habis keturunan kita akan mati. Takkan hidup seorang pun. Jadi mereka pun akhirnya tak berani mubahalah, mereka pun tunduk dan mereka bayar jizyah. Mereka bayar jizyah lah, walaupun agama lah, ikrah fiddin, mereka tak percaya, tapi mereka tunduk kepada kerajaan Islam dan mereka bayar jizyah, bayar ukti. Wa qala Allahumma haula'i baiti ahlu bait ahli, ya Allah mereka itulah ahliku. Ni Nabi nak mubahalah ni.
Wa qala Nabi SAW fi Ali, Nabi kata pada hak Sayyidina Ali ni, man kuntu maulahu fa aliyu maulah. Siapa yang akulah ketuanya, akulah orang yang dia percayai, maka Ali itu maulah, orang yang patut dia beri walak, patut dia taat. Allahumma wali man walahu, ya Allah bantulah orang yang membantu dan taat kepada Ali ni, wa adi man adahu, dan musuhi, perangilah orang yang memeranginya. Dalam hadis-hadis gini kita nampak lah, kalau Syiah biasa guna hadis ni, dan kita guna hadis yang sahih di sisi kita yang dapat, bukan menyuruh kita jadi Syiah. Jadi yang menyakiti Nabi ni dua kelompok. Siapa yang menyayanginya, mubalarah pada menyayanginya sehingga jadi rawafid, sehingga mengutuk pada sahabat lain pula. Dan keduanya golongan yang membenci keluarga Nabi sehingga mengutuk keluarga Nabi. Ini panggil nawasib. Dalam sejarah Islam, rawafid, nawasib. Golongan Rafidah dengan Nasibah. Golongan yang mana ni terlampau sayang, yang kedua terlampau benci. Jadi ahli bait Nabi ni kita kena sayang. Tapi bukan sayang sehingga kita membenci sahabat lain atau sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Syiah Rawafid. Jadi siapa yang ma kuntu maulah fa aliyu maulah, Allahumma wali man walahu wa adi man adah. Jadi naratif hadis itu kalau tengok buku Syiah, dia ambil hadis-hadis itu, tapi dia bawa naratif, bawakan penceritaan huraian itu kepada apa? Kepada pemahaman yang tak betul. Ada pun ahli sunnah, dia bawa naratif ataupun hadis itu tapi dibawa dalam bentuk pemahaman yang betul mengikut ahli sunnah. Sebab itu kena tengok sumber bacaan kita tu. Wa qala fihi la yuhibbuka illa mu'min. Nabi kata tidak akan kasih kepada engkau kecuali orang mukmin, wala yubghiduka illa munafiqun, tidak akan benci kepada engkau kecuali orang munafik. Wa qala li Abbas, Nabi kata pada Sayyidina Abbas, wallazi nafsi bi yadihi demi Allah, la yadkhulu qalba rajulin al-iman hatta yuhibbakum lillahi wa rasulih. Tidak akan masuk dalam hati seseorang oleh keimanan sehingga dia menyayangi kamu kerana Allah dan Rasulnya. Keimanan akan masuk dalam hati, tak akan masuk kecuali seorang tu sayang ahli keluarga Nabi ni kerana Allah dan Rasul. Wa man adza ammi faqad adzani. Siapa yang menyakiti pak saudara aku ni, sungguhnya dia menyakitiku. Wa innama amur rajul sinu wa abi. Kerana sesungguhnya pak saudara seseorang tu ialah temang ataupun kita kata mana, seumpama bapaknya lah. Pak saudara seorang tu seumpama bapak dia lah. Nampak? Dari segi kehormatan dan kemuliaan tu. Adik-beradik bapak kita kan, adik-beradik mak atau bapak kita. Sini am ni apa nama ni, sebelah bapak lah, pak saudara belah bapak. Jadi macam-macam bapak kita lah. Wa qala lil Abbas, dia berkata, Nabi berkata pada Sayyidina Abbas, ughdu alayya ya am ma'a waladik. Pergilah ataupun pergilah kamu, bertolaklah kamu ughdu, datanglah kepadaku wahai pak saudaraku bersama anak kamu. Datang kepadaku wahai bapa saudaraku bersama anak kamu. Fajama'ahum, lalu dihimpunkan mereka. Abah pun himpun. Wajallalahum bimulaatihi, dan dimuliakan mereka. Nabi muliakan mereka. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, hadza ammi, ini dia pak saudaraku. Wasinu abi, dan juga seumpama bapakku. Haula'i ahlu baiti, mereka semua itu ahli keluargaku. Fasturhumullah, ya Allah lindungilah mereka, minan nari, daripada neraka. Kasatri iyahum, sebagaimana aku tutupkan mereka ini. Aku tutupkan mereka ini. Nabi suruh panggil itu supaya apa? Nabi nak beri syafaat kepada keluarganya. Fa'amanat uskufatul babi, lalu mengaminkan oleh bendul-bendul pintu. Bendul pintu lah. Bendul pintu. Mana dengar suara ni? Ni mukjizat Nabi ni. Bendul pintu wa hawaitul bait, dan dinding-dinding rumah berbunyi menyebut amin. Amin. Nabi doa ni, Allahumma asturhum,
dengar suara daripada benda-benda rumah dan dinding-dinding rumah menyebut amin, amin. Ni mukjizat kat ni. Wa kana ya'khudhu Usamah bin Zaid, dan dia pernah satu hari dia ambil Usamah bin Zaid wal Hasan dan Sayyidina Hasan. Wa yaqul Allahumma inni uhibbuhuma. Ya Allah, aku kasih pada dua orang ni. Fa ahibbahuma, maka kasihilah mereka berdua. Wa qala Abu Bakar urkubu Muhammadan fi ahli baitihi. Urkubu Muhammadan fi ahli baitihi. Jagalah kamu. Sayyidina Abu Bakar pesan pada sahabat lain, kamu hendaklah jaga Nabi kita ni pada ahli bait. Jaga ahli bait Nabi ni. Wa qala aidan walladhi nafsi biyadihi, demi Allah Ta'ala, la qarabatu Rasulillah SAW ahabbu ilayya an asila min qarabati. Sayyidina Abu Bakar kata, kerabat Nabi tu lebih aku kasih daripada aku menyambung silaturahim daripada kerabatku sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahabballahu man ahabba Husainan. Allah Ta'ala sayang, kasih kepada orang yang kasih kepada Husain alaihi salam. Wa qala man ahabbani wa ahabba hadzain. Siapa yang kasih kepada aku dan kasih kepada dua orang ini. Wa asyara ila Hasanin wa Husain. Lalu diisyaratkan pada Hasan dan Husain. Wa abahuma, dan ayahnya. Wa ummahuma, dan ibunya Fatimah. Kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Dia akan bersamaku pada kedudukan darjat pada hari kiamat. Akan bersamaku di syurga pada hari kiamat. Wa qala alaihi salam man ahana Quraisyan ahanahullah. Siapa yang menghina Quraisy, Allah Ta'ala akan hinanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qaddimu Quraisyan wa la taqaddamuha. Hendaklah kamu dahulukan orang Quraisy, jangan kamu mendahului mereka. Wa qala alaihi salam li ummi Salamah la tu'zuni fi Aisyah. Jangan kamu sakitkan aku pada sebab dengan Siti Aisyah. Mana jangan menyebabkan aku sakit atau aku marah kerana kamu menyakiti Siti Aisyah. Wa an Uqbah bin al-Harith ra'aitu Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa qad ja'ala al-Hasan bin Ali ala unuki. Aku melihat Nabi yang mana ketika itu Nabi meletakkan Sayyidina Hasan di atas kepalanya. Unuh di atas tekak. Wa huwa yaqul, dalam keadaan dia berkata, bi abi syabihun bin Nabi. Siapa letak ni? Abu Bakar, bukan Nabi. Abu Bakar meletakkan Sayyidina Hasan di atas tekak dia. Sambil dia berkata, bi abi syabihun bin Nabi, laisa syabihan bi Ali, wa Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu yadhaku. Dia kata, demi bi abi aifida ka bi abi, maknanya seakan supah ni. Demi Tuhan Hasan, demi Tuhan Hasan ni serupa dengan Nabi, tak serupa dengan ayah dia Ali. Hasan ni serupa dengan Nabi. Ada meh rupa Nabi, tak serupa dengan Ali. Ketika tu Ali dengar Sayyidina Ali pun suka, dia tahu dah dia. Nampak tak? Dia serupa menyerupai toki dia. Bukan dengan ayah. Dia kau cakap itu kan, anakmu ni tak sama langsung dengan tok lakimu. Macam toki dia. Macam toki dia. Waruya an Abdullah bin al-Hasan qala ataitu Umar bin Abdul Aziz Abdullah bin al-Hasan datang berjumpa dengan apa dia ni dengan Sayyidina dengan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu fi hajatin, kerana ada hajat dia nak minta. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz menjadi wali di Madinah lah. Faqala li, lalu dia berkata kepadaku, idza kanat laka hajatun fa arsi ilayya. Kalau kamu ada hajat, kamu utuslah orang kepada aku, panggil aku. Au uktub, ataupun tulis, tak payah kamu datang kepada aku. Mu mari dalam istana, dalam pejabat kerajaan ni, mu mari sendiri, jangan. Kalau nak ada apa hajat, hantar orang je. Tulis surat pun tak apa. Fa inni astahi minallah an yaraka ala babi. Aku malu ke Tuhan bahawa dia tengok kamu duduk di pintu aku minta dengan aku sesuatu. Malu aku, mu keluarga Nabi. Nampak tak? Siapa dia ni? Abdullah bin Al-Hasan bin Ali. Makna cicit kepada Sayyidina Hasan. Wa an Sya'bi salla Zaid bin Thabit ala jinazati ummihi. Zaid bin Thabit sembahyang jenazah ke atas umi dia, ke atas ibunya. Thumma qurribat lahu baghlatuhu liyarkabaha, kemudian dibawa datang kepadanya
barol dia. Barol dia untuk dia tunggang. Faja'a Ibnu Abbas, maka datang Ibnu Abbas, fa akhadha birikabihi, maka Ibnu Abbas pun pegang tali barol tadilah, tali barol. Faqala Zaid, khalli anhu biha. Jangan pegang wahai Ibnu Abbas. Ya benar ammi Rasulillah, wahai anak pak saudara Nabi, jangan lepaskan. Jangan pegang, jangan tarik tali barol itu. Faqala hakadha naf'alu bil ulama. Dia kata, inilah kita disuruh dibuat, diajar dan disuruh buat kepada ulama. Kena muliakan dia. Faqabbala Zaid yada Ibni Abbas. Lalu Zaid pun turun daripada kuda, dia pun cium tangan Ibnu Abbas. Dia ambil tangan Ibnu Abbas, dia cium tangan Ibnu Abbas. Wa qala hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Dan beginilah kita disuruh untuk memuliakan ahli keluarga Nabi kita. Wara'a ibn Umar Muhammad bin Usamah bin Zaid. Ibnu Umar satu hari melihat Muhammad bin Usamah bin Zaid, anak kepada Usamah bin Zaid. Faqala laita hadha abdi. Dia kata, alangkah baiknya ni orang ni jadi hamba ku ni. Jadi orang suruhan ku lah. Ya. Jadi hamba supaya aku dapat didik dia, dapat dekat dengan aku. Laita hadha abdi. Faqila lahu. Lalu orang kata kepada dia, huwa Muhammad bin Usamah. Ini bertahu tak siapa ni? Wahai Ibnu Umar, ni Muhammad bin Usamah ni. Fataqta Ibnu Umar ra'sahu, lalu menundukkan kepala oleh Ibnu Umar, wa naqara bi yadihi al, lalu dia ketuk tanah, maknanya seakan dalam keadaan kecewa lah. Ketuk tanah. Dia mengetuk tanah, ketuk tanah. Faqala law ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbahu. Dia kata kalau Rasulullah tengoklah kepada anak Usamah ni, Rasulullah pun sayang. Dia sayang dah nak jadi hamba kan, tak dia nak jadi hamba sebab apa? Nak supaya dekat, dapat nasihat, dapat didik. Dia kalau dilihat oleh Rasulullah itu, nescaya Rasulullah akan sayangnya juga seperti sayang kepada ayah dan datuknya. Wa qala Auza'i dakhalat bintu Usamah bin Zaid. Katanya masuk oleh anak perempuan Usamah bin Zaid, sahibi Rasulullah SAW, sahabat Nabi Usamah bin Zaid inilah. Anak dia tidaklah, Usamah tu. Ala Umar bin Aziz, satu hari masuk anak pada Usamah bin Zaid kepada Sayyidina Umar. Wa ma'aha maulan laha yumsiku biyadiha. Bersamanya ada hamba yang dia pegang tangan bintu Usamah tadilah. Ada hamba pegang tangan dia, masuk berjumpa dengan Umar bin Abdul Aziz. Faqama laha Umar. Lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bangun. Wa masya ilaha. Dia pergi ke arahnya hatta ja'ala yadaha fi yadayhi. Sehinggalah dia pegang tangan bintu Usamah ni dengan dua tangan dia. Maknanya apa? Dia suruh hamba tu biar aku pegang tangan dia. Ni orang kita faham ni, orang tua dah ni. Dan dia pun cara pegang macam mana? Pegang berlapik. Dia turunkan lengan dia, kain dia untuk pegang, tarik tangan. Tangan ni tangan anak pada Usamah, orang tua dah ni. Lepas tu dia perlukan orang hamba untuk bawa dia. Jadi nampak hamba tu mari, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz turun daripada tempat dia, pergi, dia pun kata biar saya bawa dia. Dia labuhkan pakaian dia, pegang supaya tak bersetuh lah. Supaya tak bersetuh. Wa yadahu fi thiyabihi, dan yang mana tangan dia tu dalam pakaian dia. Makna berlapik. Wa masyabiha, dan dia pun berjalan dengan binti Usamah tadi. Wa ajlasaha ala majlisihi, diletakkan di tempat duduknya. Wa jalasa baina yadaiha, dia pula duduk depan. Dia letak binti Usamah di tempat duduk ni, dia duduk depan ni. Wa ma tarakalaha min hajatin illa qadaha, dia tidak tinggal satu hajat pun kecuali dia sempurnakan mereka. Nak apa saya akan buat. Semua hajat disempurnakan. Walamma farada Umar bin Khattab li ibnihi Abdullah fi 3,000, apabila telah farada ni, makna memberi pemberian lah, menetapkan pemberian Sayyidina Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar, diberi pemberian 3,000 wali Usamah bin Zaid, dan dia tentukan pemberian kepada Usamah bin Zaid fi 3,500 3,500. 3,500. Qala Abdullah li abi, Abdullah bin Umar tanya pada ayahnya, lima faddaltahu, kenapa ayah awak lebihkan daripada saya?
kenapa lebihkan Usamah bin Zaid daripada aku? Fa wallahi ma sabaqani ila masyhad. Dia tidak mendahuliiku pada medan perang. Ni pembahagian ghanimah dia, tentulah orang dapat apa kan. Dia kata bukanlah dia tu dah pergi dulu, sama je. Tidaklah dia mendahului aku di medan perang, bukan makna dia lebih pada aku pada medan perang, tak ada, dia pun sama dengan aku je. Kenapa kamu lebihkan dia pada aku? Faqala lahu, Sayyidina Umar kata kepada anaknya, li anna Zaidan kana ahabba ila Rasulillah min abika. Aku lebihkannya kerana Zaid itu, ayah dia tu, kana ahabba ila Rasulillah, lebih disayangi oleh baginda Nabi daripada ayahmu ni. Nampak tak? Ayah dia tu Nabi lebih sayang daripada aku. Jadi akan aku nak lebih kepadamu daripada dia. Wa Usamah tu ahabbu ilaihi minka. Dan Usamah pula lebih Rasulullah kasih daripadamu. Usamah Nabi lebih kasih Usamah daripadamu. Fa athartu hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hubbi. Maka aku pilih untuk kasih Nabi ni lebih pada apa yang aku kasih. Sampai gitu dah. Jadi maknanya apa tu? Siapa yang buat ni? Perbuatan Sayyidina Umar lah. Wa balagha Muawiyah, sampai berita kepada Muawiyah, anna Kabis bin Rabi'ah, bahawa Kabis bin Rabi'ah yushabbahu bi Rasulillah, disamakan dengan Rasulullah. Dia ini syabih, kalau tak silap ini apa nama ni, dia ni di Iraq ni. Yang kata dalam riwayat mengatakan orang yang sama dengan Nabi ni ada berapa orang? Daripada Bani Hashim, daripada Bani Hashim ramailah, makna cucu Nabi. Lagi siapa? Ja'far, paling yang diceritakan itu masa Nabi ada lagi, Nabi cerita Ja'far ni rupa dia menyerupai dengan rupa aku. Dan pada zaman setelah Rasulullah wafat, maka sahabat yang melihat Rasulullah tu tahulah. Jadi kalau di kalangan Bani Hashim, anak beranak Nabi yang serupa dengan Nabi, tak pelik. Tapi ada orang di Iraq sana, namanya Kabis bin Rabi'ah. Dia ni rupanya ada penyerupaan dengan rupa Nabi SAW, bi Rasulullah SAW. Falamma dakhala alaihi min ba'd bidar, maka dipanggil, disuruh panggil bawa datang Kabis bin Rabi'ah ni ke Madinah, ke Darul Khilafah. Maka apabila masuk ke atasnya min dar, Muawiyah ni di Syam lah. Masa ni kalau dia memerintah ni di Syam. Maka apabila masuk daripada pintu rumah, qama an saririhi, Muawiyah bangun daripada tempat duduknya, wa talaqah, lalu dia sambut Kabis bin Rabi'ah. Kabis bin Rabi'ah ni bukan hubungan dia bukan daripada apa ni ahli bait Nabi lah, tapi katanya ada keturunan Arab tu, apa nama ni, tapi dia ni orang yang maknanya bukan di kalangan ahli bait yang dekat ni, tapi dia serupa duduk di Iraq ni. Mana dia? Kemudian dia kata dia pun sambut Kabis bin Rabi'ah, wa qabbala baina ainai, lalu dicium di antara dua mata, dicium di dahinya, wa aqta'ahu mirghaba, lalu dia berikan, dia anugerahkan tanah. Mirghab ni satu tanah lah, dia anugerahkan tanah yang luas, li syabahihi bi surati Rasulillah SAW. Kerana apa? Kerana penyerupaannya dengan rupa Nabi SAW. Sebab tu je. Dia ada rupa dengan Nabi SAW. Okey. Waruya anna Malikan, diriwayatkan bahawa Sayyidina Malik rahimahullah, lamma darabahu Ja'far bin Sulaiman, apabila dia dipukul oleh Ja'far bin Sulaiman, nala minhu ma nala, maka dia pun terimalah apa yang dia terima tu, wa humila marshiyan alaih, dalam keadaan dia ditanggung, dipikul dalam keadaan dia tu pesang dah. Ya, Imam Malik juga kena pukul di pemerintah tak? Kena pukul di pemerintah. Siapa? Ja'far bin Sulaiman bin Ali bin Abdullah bin Abbas, Ibnu Ami Mansur. Ibnu Ami makna sepupu bagi Al-Mansur. Dia ni ditugaskan untuk wali al-Madinah, untuk jadi wali di Madinah. Jadi mungkin ada sebab perkara yang Imam Malik, yang apa nama ni, Ja'far ni tak puas hati, dia pun hukum lah.
Pukul Imam Malik siapa? Siapa Imam Malik, makna kita tak sedar diri lah. Lalu dia pun dipikul dia dalam keadaan dia tak sedar diri balik rumah. Pada khala alaihinna. Lalu orang datang melawat. Fa'afaqa, dan sedar. Bila dia sedar, faqala ushidukum anni qad ja'altu dharibi fi hilin. Aku bersaksi depan kamu semua, aku jadikan orang hok pukul aku tu dalam keadaan halal. Aku halal dia. Dia pukul aku pun aku tak mau ambil apa-apa pun, aku halal dia. Kamu jadi saksi bahawa aku tak akan balas dia. Aku halal apa yang dia buat. Fasu'ila ba'da dhalik. Lalu ditanya selepas pada itu, orang tanya Imam Malik, faqala, kenapa kamu halalkan ni? Dia pukul kamu kan? Khiftu an amuta. Aku bimbang kalau aku mati. Fa'alqan Nabi SAW. Lalu aku berjumpa Nabi. Fa'astahyi minhu an yadkhula ba'du alihi bisababin nar. Aku malu bahawa akan masuk sebahagian ahli keluarga Nabi masuk neraka dengan sebab aku. Tak, siapa ni? Ja'far bin Sulaiman bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Maknanya kita berapa cicit tu, cucu cicit cuik kepada Abdullah bin Abbas. Jadi ialah daripada keluarga ahli baik Nabi jugalah. Dia kata aku bimbang kalau aku tak halalkan dia, aku jumpa Nabi dalam keadaan aku menjadi sebab ahli keluarga Nabi ni masuk neraka. Waqila inna Mansur. Katanya Mansur sendiri aqadahu min Ja'far. Dia kisah balas balik dengan perbuatan Ja'far. Orang cerita kepada Mansur. Mansur kata ada di Baghdad. Khalifah Mansur kata mu tengok tu. Anak dara mu buat apa tu? Anak dara ni boleh dia pukul Imam Malik. Maka Mansur sendiri arahkan supaya Ja'far ni dibalas balik. Faqala lahu a'udzubillah wallahi. Katanya a'udzubillah, demi Tuhan, martafa'a minha sautun an jismi illa wa qad ja'altuhu fi hilli qarabatihi min Rasulillah. Jadi dia kata, ya Imam Malik kata, a'udzubillah, tidak angkat satu pukulan daripada badan aku kecuali aku jadikan halal. Ya Mansur, jangan balas. Kenapa? Aku tidak ada pukulan yang kena pada badanku kecuali aku halalkan setiap pukulan. Kenapa? Kerana kerabatnya daripada Rasulullah SAW. Wa qala Abu Bakr bin Ayyash, kata Abu Bakar bin Ayyash, law atani Aliyun wa Umar wa Abu Bakr la bada'tu bihajati Ali qablahuma. Kalau mari tiga orang, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, aku akan mulakan tunaikan hajat Sayyidina Ali li qarabatihi min Rasulillah, kerana kerabatnya, hubungan karabahnya dengan Rasulullah. Wala an akhira minas samai ilal ardi ahabu ilayya min an uqaddimahu alaihima. Sesungguhnya bahawa aku jatuh, akhirah ni aku jatuh daripada langit ke bumi, lebih aku suka daripada aku dahulukan aku melewatkan Sayyidina Ali daripada mereka berdua. Begitu sekali. Pada susunan, pada turut tam pun, kenapa? Kerana hubungan karabah yang ada pada Sayyidina Ali. Waqila Ibn Abbas matat fulanah. Orang kata kepada Ibn Abbas, telah mati dah fulanah di ba'di azwajin Nabi SAW. Iaitu isteri Nabi lah. Fasajada. Sajadah tu makna apa? Sembahyang. Fasajada, lalu Ibnu Abbas pun sembahyang. Faqila lahu atasjudu hadhihi sa'ah. Kamu sembahyang ke pada keadaan ini, masa begini sembahyang? Apa kamu sembahyang masa begini? Kenapa kamu sembahyang? Faqala alaysa qala Rasulullah SAW. Tidakkah kamu mendengar Rasulullah SAW berkata, idza ra'aitum ayatan fasjudu, apabila kamu mendapati ada satu ayat tanda ni makna satu perkara yang kemurungan atau perkara kesedihan, maka fasjudu, maka kamu sembahyanglah, minta hajat kepada Tuhan untuk hilangkan kesedihan dan umpamanya. Wa ayu ayatin a'zamu min dhahabi azwajin Nabi. Apakah lagi kesedihan lebih besar daripada hilangnya isteri Nabi, matinya isteri Nabi SAW. Wa kana Abu Bakr dan Umar yazurani Umma Aiman. Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dia menziarahi Ummu Aiman. Awak jaga Nabi masa kecil ni, nampak tak? Ummu Aiman. Dia ziarah Ummu Aiman setelah Rasulullah wafat. Maulatan Nabi. Ini hamba Nabi SAW. Wa yakulani, dia berkata,
Kana Rasulullah SAW yazuruha. Mereka berdua berkata, Rasulullah biasa menziarahinya. Rasulullah biasa menziarahi Ummu Aiman. Jadi selepas Rasulullah wafat pun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar akan ziarah Ummu Aiman. Walamma waradat Halimatu Sa'diyatu ala Nabi SAW. Apabila datang Halimatu Sa'diyah kepada Nabi SAW, basata laha rida'ahu. Nabi hampakan selendangnya, kain selendangnya di atas badannya, dia hampakan untuk Halimatu Sa'diyah duduk situ. Wa qadha hajah, dan Nabi tunaikan hajat dia. Falamma tuwfiya, apabila Rasulullah wafat, wafadat ala Abi Bakrin wa Umar. Datang Halimatu Sa'diyah, datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, fasana'a biha mithla dhalik. Mereka berdua buat macam mana Nabi buat. Mereka ambil burdah atau peridaknya, mereka hampakan dan suruh duduk tempat yang mulia, tempat tinggi, dan dia tunaikan hajat Halimatu Sa'diyah. Thumma qala faslun wa min tawqirihi wa birrihi tawqiru ashabihi wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okay. Ada soalan? Tak ada soalan, maka sekadar itu saja. InsyaAllah pagi esok adalah pagi esok pada waktu yang kita buat awal sikit lah, maknanya dalam 6.45 begitulah, insyaAllah ta'ala. Sekadar itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa nabika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.